Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sambung belajar PDPR ya. Untuk esok hari itu 15 hari bulan 6. Oke, tajuk kita hari ini berdasarkan buku teks tahun 3 jilid 2, bertajuk Indahnya Pantun. Oke, apa itu pantunnya? Pantun ini adalah puisi atau sajak orang dulu-dulu. Orang gunakan pantun itu sebagai bahan untuk kiasannya. Pantun ini adalah puisi ataupun sajak orang dulu-dulu. Cumanya pantun ini kan dia macam ada cantik sedikit dari sajak. Sajak dia tidak ada kias-kias, tidak ada bahasa kiasan. Dia lebih kepada pembayang sejak pantun ini lebih kepada ada pembayangnya, ada kiasannya dahulu, ada irama-iramanya. Dia macam bahasanya indah, berirama, ada irama-irama yang tertentu ya, yang kita boleh dapat kesan daripada pembelajaran kita nanti hari ini. Rasanya pantun ni cikgu ada ajar bahkan penggal 1 dulu. Okey, jenis-jenis pantun. Pantun ni ada beberapa jenis. Salah satu daripadanya pantun 4 kerat yang selalu kita buat pula 4 barisannya. Dia dapat baris jadi dipanggil pantun 4 kerat. Ada juga pantun 2 kerat, tapi jarang-jarang kita jumpa. Dan pantun 2 kerat ni kebanyakannya dia pantun jenaka ya. Lepas tu pantun 6 kerat, ada juga 6 kerat. 6 kerat tu maksudnya 6 baris lah. Okey, pantun 4 kerat. Hari ini cikgu tumpukan kepada pantun 4 kerat saja ya. Okey, pantun 4 kerat ni mempunyai 4 baris ayat yang berirama. Contoh ya. Mengail puyuh di ujung desa, dalam terusan nampak bebayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Jadi dalam pantun 4 kerat ni kalau kita tengok baris kedua, baris pertama dengan baris ketiga sama bunyinya, sa di ujung. Lepas tu baris kedua dengan keempat sama, yang di ujungnya. Dia bunyinya macam cantik bah. Tapi kalau sajak kan, kalau kita tengok sajak, nanti akan kita belajar juga sajak. Kalau sajak ni dia biasanya tidak ada irama begitu. Dia yang penting bahasa kiasannya tu orang boleh paham apa maksudnya. Kalau kita ni, kalau pantun dia bahagian yang kedua tu kita paham sudah. Kan? Pantun Melayu kesenian bangsa. Maksudnya itulah pantun ini adalah satu warisan kesenian. Ya. Lepas tu diturunkan daripada nenek moyang kita. Warisan, pusaka warisan nenek moyang. Maksudnya dari nenek moyang kita. Orang berpantun kan, cikgu ni tidak berapa pandai berpantun. Tapi bolehlah sikit-sikit membacanya tu. Cikgu baca lagi ya sekali. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, jadi kalau kita tengok nanti kamu coba baca apa ni pada muka surat 4 tu. Surat 4 tu kita ada 4 pantun. Nanti kamu baca di rumah ya. 4 pantun tu latih diri. Nanti besok kita, bila buka sekolah bersemuka, cikgu akan coba buatkan kamu satu macam pertandingan membaca pantun dengan pantun yang mungkin kamu reka sendiri ataupun cikgu yang akan cipta. Okey?
Okey, dua baris atas tu disebut pembayang atau sampiran. Ada istilah sampiran, pembayang maksudnya. Dua baris atas tu pembayang saja. Pembayang ni maksudnya dia tidak ada kena-mengena dengan di bawah tu. Yang di bawah, yang baris ke-3 dan ke-4 tu tidak ada kena-mengena dengan dua baris di atas tu. Dua baris di bawah tu adalah maksud dan isi pantun tu, sebenarnya cerita pantun tu. Apa yang mau kita sampaikan dalam pantun tu, apa yang mau disampaikan, itu yang di bawah tu kita cari, bukan yang di atas tu. Di atas tu kadang-kadang maknanya tidak ada pun. Tidak ada maknanya. Hanya bunyinya saja seakan-akan sama dengan pantun di bawah tu. Jika kita membuat pantun, kena cari dahulu maksud pantun tu. Maksudnya kalau kita buat pantun kan, kena cari dulu maksudnya, baru kita mencari dia punya pembayang di atas tu. Sebab kalau pembayang tu sebenarnya dikasih irama sama dengan bunyi pantun yang kita maksudkan tu. Contohnya ya, contoh maksud pantun. Oke, tinggi nilainya pantun Melayu. Jati diri janganlah lupa. Ini maksudnya jangan lupa pantun Melayu tu. Itu adalah satu jati diri kita. Kita punya apa maksudnya, warisan budaya kita. Itulah nilai pantun tu. Tinggi nilainya. Nilai satu pantun tu tinggi ya. Ini yang dimaksud pantun barisan ini kan, dia punya maksud ini. Tapi ada pembayang di atas tu. Jadi maksud dulu kita cipta, lepas itu baru kita cipta yang dia punya pembayangnya tuh. Selepas itu kena cari pembayang pantun yang biasanya tiada kena mengena dengan maksud pantun itu. Hanya yang perlu diambil kira ialah rimanya mesti sama. Maksudnya rima tuh baris pertama yang dengan baris ketiga tuh sama ujungnya, bunyinya sama, sa. Kalau ba, begitu. Dan baris kedua sama bunyi dengan baris yang keempat. Samalah juga bunyinya tuh. Kasih sama bunyinya. Jadi cantik macam kita kalau membaca kan sama cantik bunyinya. Macam si Jarjit tuh. Kalau Upin Ipin tuh kan. 2, 3. 2, 3. Kucing berlari. Mana nak sama? Adikku seorang. Begitu maksudnya. Di iramanya itu mesti sama ya. Macam cantiknya seni ukiran kayu. Baris pertama. Yang tadi itulah yang tadi. Yang di atas tuh kan. Yang slide yang di atas tuh. Cikgu sama U di ujungnya. Yang baris keberapa tuh. Baris pertamanya. Contohnya cantik seninya ukiran kayu. Jadi yang yang dia punya atasnya tuh kan macam ini, tinggi nilainya pantun Melayu. Ini baris pertama, ini baris ketiga. U sama kan? Nampak tuh? Sama bunyinya kan? U cantik seninya ukiran kayu. Jadi tinggi nilainya pantun Melayu. U juga di ujungnya. Oke, lepas tu baris kedua. Sukar dicari begitu rupa. Ini baris kedua yang di atas sini, di bagian bawah baris pertama nih. Lepas tu baris keempatnya tu pun begitu juga. Sukar dicari begitu rupa. Jati dirinya janganlah lupa. Sama. Dengan itu. Sama ya. Maksudnya ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Baris pertama, baris ketiga U. Baris kedua dan baris keempat pa sama. Paham tuh? Oke, sila buat pantun melalui link yang cikgu beri di bawah video ni ya. Video ni dia ada 2 bahagian. Cikgu bagi 2 bahagian, bukan video, link tu cikgu bagi 2 bahagian.
Dua bahagian tu bahagian duanya dan tiga. Satu yang bahagian dua tu kena buat kena buat klik-klik lah saja. Klik-klik jawapan pantun tu. Macam kita pantun pertama, kedua begitu bunyinya macam mana. Kamu cari di situ, di situ, di bahagian situ. Bahagian bawahnya tu lagi, bahagian ketiga, keempat gitu. Bahagian keempat atau ketiga. Bahagian ketiga tu maksud pantun. Cikgu ada bagi juga tu jawapannya. Kamu tinggal klik-klik saja. Okey. Selamat menjawab.